dalam bab 5 ni adalah bulatan. Okey, so pertama sekali yang awak kena tahu dalam bulatan ni adalah, okey, kalau awak tengok kat sini yang saya tunjuk ni ada 1, 2, 3, 4 bulatan ni. Kita akan kenal setiap satu ciri-ciri yang ada dalam bulatan ni. Okey, so kalau kita tengok yang pertama sekali, gambar gajah yang pertama. Okey, kalau awak tengok garisan yang berwarna hijau. So, saya gunakan warna hijau. Garisan yang berwarna hijau ni, kita panggil dia sebagai jejari. Dia adalah jejari. Okey, kemudian kalau awak tengok ada titik merah di tengah-tengah ni. Titik merah di tengah-tengah ni. Okey, titik merah ni adalah pusat bulatan. Sorry, salah je. Pusat bulatan. Okey, so seterusnya kalau kita tengok garisan yang berwarna purple, warna ungu tu. Okey, garisan berwarna ungu ni kalau kita tengok dia adalah 2 kali panjang jejari kan. Sebab jejari separuh je daripada pusat ke tepi bulatan. Tapi untuk garisan yang berwarna ungu ni daripada tepi bulatan hingga ke hujung. Okey, yang ni adalah diameter. Yang berwarna purple tu adalah diameter. Okey, kemudian ada lagi satu garisan. Okey, garisan yang berwarna orange kat tepi ni dia tidak melalui pusat. So, garisan yang tidak melalui pusat ni kita panggil dia sebagai perentas. Okey, kalau ada soalan awak boleh buka mic dan tanya. Tapi kalau tak ada sebarang soalan, saya mohon kalau boleh untuk tidak on mic supaya tidak ada bunyi bising. Okey? Okey, so kita pergi pada gambar gajah yang kedua, bulatan yang kedua. Okey, bulatan yang kedua ni pula, okey, kawasan. Saya bercerita mengenai kawasan. Kawasan yang berwarna kuning yang di dalam ni, okey, dia tidak melalui pusat. So, ini adalah tembereng. Tembereng. Okey, kalau awak tengok kat sini ada 2 warna. Satu berwarna kuning, satu berwarna biru. So, yang berwarna kuning ni yang besar kita panggil dia sebagai tembereng major. Manakala yang berwarna biru ni adalah tembereng minor. Okey. Tembereng ni pula garisan di bahagian luar dia. Saya gunakan highlight warna hijau pekat untuk awak nampak So, saya besarkan sikit highlight saya. Okey. So, garisan yang di luar ni. Yang berwarna hijau ni. Okey, garisan yang di luar berwarna hijau ni adalah sektor. Kita panggil garisan luar tu adalah sektor. So, yang bahagian yang besar dia adalah sektor major. Sektor. Sorry, maafkan saya. Okey, yang ni adalah panjang lengkuk. Bukan sektor, kita tak masuk lagi sektor. Yang ni adalah panjang lengkuk. So, yang ni, yang berwarna hijau ni, kita panggil dia sebagai panjang lengkuk. Okey. So, panjang lengkuk ni depends kepada dia punya sudut. So, kalau kita tengok kat sini, kita tak tahu sudut dia berapa. So, bermaksud, kalau satu bulatan, okey, untuk bulatan yang di bahagian atas, satu bulatan ni yang garisan berwarna hitam ni, satu bulatan ni kita panggil dia sebagai lilitan. Okey. Tapi kalau sebahagian, yang mana saya tunjukkan dekat yang sini, yang sebahagian, yang ini adalah panjang lengkuk. Tapi kalau satu bulatan yang warna hitam ni, kita panggil dia sebagai lilitan. Okey? Okey. Kemudian untuk gambar gajah yang ketiga. Okey, gambar gajah yang ketiga.
Okey, kalau kita tengok sini dia melalui pusat. Dan macam awak potong pizza kan. Kita potong ikut sama dekat tengah dia. Okey, yang ini adalah sektor. Yang ini adalah sektor. Jadi untuk yang berwarna hijau, yang kecil ni, ini adalah sektor minor. Untuk yang kecil. Manakala yang besar ni pula, dia adalah, yang berwarna putih, dia adalah sektor major. Okey. So, untuk gambar gajah yang keempat. Gambar gajah yang keempat, yang last sekali di bawah ni. Okey, yang berwarna, semua sekali dia melalui pusat bulatan. Okey, tapi kalau kita tengok kat situ, yang berwarna pink tu, dia bersudut 90 darjah. So, kalau dia bersudut 90 darjah, ini adalah sukuan bulatan. Yang 90 darjah ni, yang berwarna pink ni, ini adalah sukuan bulatan. Manakala yang berwarna kelabu, yang di bahagian bawah ni pula, yang berwarna kelabu ni, ini adalah semi bulatan. Okey, so ni adalah ciri-ciri yang ada pada bulatan. Awak kena tahulah setiap satu nama-nama dia. Okey. Dan okey, satu lagi yang saya nak terangkan kat sini. Okey, panjang lengkuk ni ataupun lengkuk ni, untuk yang bahagian besar sama juga macam tembereng dengan sektor. So untuk yang bahagian besar ataupun yang berwarna hijau ni, kita panggil dia sebagai lengkuk major. Yang ini kita boleh panggil dia sebagai lengkuk major. Manakala kalau yang bahagian yang kecil ni pula, yang sikit ni, sama juga macam tembereng. So dia adalah lengkuk minor. Sorry, ada sedikit pada lain ni. Okey. Okey. So, okey, ini adalah ciri-ciri bulatan. Semua ni adalah ciri-ciri bulatan yang awak kena tahu, kena hafal. Kena tahu, kena hafal, kena ingat. Kena tahu yang mana lilitan, jejari, macam mana diameter, perentas, pusat bulatan, lengkuk major, lengkuk minor, tembereng major, tembereng minor, sektor minor, sektor major, sukuan bulatan, semi bulatan. So ni hanyalah ciri-ciri dia. Okey. So yang seterusnya adalah formula yang ada dalam bab ni. So ada lebih kurang bawah pi kita ada dua nilai, iaitu 22/7 ataupun 3.142. Okey, persoalannya nak guna yang mana satu? Okey. Okey, persoalannya pi ni kita nak guna yang mana satu? Kita akan gunakan ikut soalan. Soalan akan nyatakan dia nak awak gunakan pi yang mana. So sekiranya dia beri, dia tanya soalan lilitan. So kita tahu formula lilitan adalah 2 pi j. Yang ini 2 pi j. Jadi kita masukkan nilai, kita masukkan 2, masukkan nilai pi yang diberi, dengan kemudian masukkan nilai j jari yang diberi. Okey, untuk luas bulatan pula, formula dia adalah pi j kuasa 2. So kena ingat, kalau lilitan 2 di depan, manakala untuk luas 2 adalah untuk j jari kuasa 2.
Okey, sekiranya dalam soalan tu dia nyatakan adalah panjang. Panjang bulatan tu bermaksud adalah separuh daripada lilitan. Separuh daripada lilitan. Manakala lebar adalah jejari. Okey, untuk panjang lengkuk pula, okey, ini contohnya. Ini kita ada satu sektor yang mana kita ada sudut X dekat sini. Okey, so panjang lengkuk adalah yang ini. Panjang lengkuk saya gunakan highlight warna merah. So yang ini adalah panjang lengkuk. Untuk panjang lengkuk yang berwarna merah. So panjang lengkuk adalah X per 360 darat dengan sudut pada sektor yang ni. Sudut dia akan berilah. Okey. Manakala untuk luar sektor maksudnya keseluruhan kawasan dia yang dalam ni. Kawasan yang dalam ni, so luar sektor X per 360, so X ni juga adalah sudut untuk sektor, darat dengan pi J kuasa 2. Okey, kat mana kita nak guna benda-benda formula yang banyak-banyak ni? Okey, kita akan tengok. Okey. Sebelum kita masuk kepada formula, kita ada satu lagi sifat-sifat dalam bulatan yang kita kena tahu. Okey, yang ni saya ambil nota daripada kapur putih sebab yang ni melibatkan banyak gambar rajah, so saya pun tak berapa mahir nak melukis lagi. Okey, jadi untuk sifat simetri perentas. Okey, yang pertama sekali, perentas dibahagi dua sama apabila jejari berserenjang dengan perentas. Maksudnya macam ni. Kita ada perentas dan bila jejari ni kita buat 90 darjah dengan perentas. So bermaksud bahagian kiri dengan kanan jejari ni dia adalah sama panjang. Tu maksud dia. Tu maksud dia perentas dibahagi dua sama. Maksudnya panjang perentas ni bila jejari ni 90 darjah. Kalau dekat sini, saya bagi contoh. Maksudnya, kalau dekat sini 7 cm, sebelah sini pun 7 cm. Tu maksud dia. Dengan syarat jejari ni ke perentas, dia 90 darjah yang ni. Okey, sifat yang kedua yang ni. Pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, yang ni awak dah belajar dalam tingkatan 1 bila awak buat pembahagi dua sama. Ada garis lurus, awak buat pembahagi dua sama serenjang. Okey, kalau ada dua pada bulatan ni, dekat titik pertemuan ni, dia adalah pusat dia. Okey? Okey, yang ketiga, perentas yang sama panjang hasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, so kalau kita tengok kat sini, perentas yang berwarna hijau ni, yang ni dengan yang ni sama panjang. So lengkuk dia yang di luar yang berwarna biru ni, lengkuk ni pun sama panjang. Maksudnya kalau dekat sini, contohnya dekat sini kita ada 9 cm. So sini pun 9 cm. So bermaksud bila awak kira dia punya lengkuk, contohlah kan lengkuk ni awak dapat 12 cm. So bermaksud lengkuk yang sebelah sini pun 12 cm. Tu maksud dia. Okey, dan ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang keempat adalah dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan. Okey. So, dua perentas yang sama panjang sama jarak daripada pusat bulatan. Maksud dia macam inilah. Kalau kat sini 9 cm, kat sini 9 cm. Jadi jarak yang daripada perentas ke pusat bulatan ni yang berwarna biru ni, kalau kat sini 4, kat sini pun 4. Maksud dia. So ni adalah ciri-ciri. Soalan perentas ni soalan yang agak popular keluar untuk penyelesaian masalah. Okey, jadi kita tengok contoh pula kat mana kita nak gunakan formula-formula yang kita dah buat tadi, kita dah belajar tadi. Okey, sampai sini ada sebarang persoalan sebelum saya masuk contoh? Masih ada bersama-sama saya?
Hello? Semua masih ada bersama-sama saya Tak ada masalah? Tak ada. Tak apa, awak boleh buka mic, awak boleh respon. Okay, so kalau tak ada masalah, kita masuk pada contoh pertama. Contoh pertama ni, dia berikan bulatan yang berwarna biru ni adalah jejari dia, iaitu 7 cm. So, dia nakkan lilitan yang berwarna kuning ni adalah lilitan. So, rumus lilitan adalah 2 pi j. Saya highlightkan kat sini kenapa. Biasakan bila awak buat soalan, tulis formula ni supaya awak boleh ingat. So, kita masukkan nilai, katakanlah saya gunakan pi adalah 22/7. Jadi, kita akan buat 2 darab 22/7. Darab dengan J dia adalah 7. Okey, yang ini awak boleh kira guna kalkulator terus ataupun awak boleh congak. Yang mana 7 dengan 7 kita boleh potong. So, 2 darab 22 adalah 44 cm. So, ini adalah jawapan dia. 44 cm adalah jawapan dia. Okey, untuk panjang lengkuk pula, X per 360 darab dengan 2 pi j. So, X ni adalah sudut dia ni. X adalah sudut dia. So, kita masukkan dalam formula 45 darjah per 360 darjah darab dengan 2 darab dengan pi 22/7 darab dengan J dia kalau kat sini 14. Okey, yang ni awak boleh kira guna kalkulator terus. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 11 cm. Untuk jawapannya ni. Okey. So, sebenarnya kalau awak hafal formula, tak ada masalah untuk awak nak jawab soalan bulatan. Okey. Okey, luas pula. Luas adalah pi j kuasa 2. So, kalau kat sini kita ada bulatan dengan jejari yang jejari dia 7 cm. So, kita masukkan dalam formula. So, dia dapat 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Ataupun awak boleh tulis 7 kuasa 2 ni. 7 kuasa 2 ni awak boleh tulis juga sebagai 7 darab 7. Salah satu. Ikut mana yang mudah awak nak kira. Mungkin awak terlupa nak buat kalkulator ke. So, lebih mudah kalau awak tulis 7 darab 7. So, kalau ada kalkulator, awak boleh kira terus. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 154 cm persegi. Sebab luas luas ada persegi. Okey. So, untuk luas sektor pula, X per 360. So, X tu adalah sudut dia. Jadi, 45 darjah per 360 darjah. Darab dengan pi 22/7. Darab dengan J dia adalah 14 kuasa 2. So, kat sini kalau awak kira guna kalkulator, awak akan dapat jawapan dia adalah 77 cm persegi. Okey. So, tak ada masalah untuk bulatan dan